Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini berikan Al-Fatihah Imam Bilal Tuan Nasir Ketua dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para kepimpinan kampung kita, mungkin ada mantan datuk ketua kampung kita, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, kaum hajah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini dalam program bersama saya sebulan sekali untuk kita baca kitab yang berkait dengan hukum, hakam, perkahwinan, pernikahan, talak, cerai dan sebagainya. Namun pagi ini dalam mukadimah ini saya suka nak bawa atau nak menyambung atau nak menambah apa yang disampaikan oleh penceramah tazkirah Jumaat kita pada hari Jumaat lepas, apa tu, Dr. Turiman, Profesor Dr. Turiman, yang disentuh mengenai dengan jangan sekali-kali menyertai imam dalam solat berjemaah. Menyertai pun tak boleh, mendahului pun apatah lagi. Dalam solat berjemaah ini yang kita disunatkan untuk menyertai ini satu tempat saja, iaitu ketika menyebut kalimah amin. Selepas selesai dibaca surah Al-Fatihah oleh imam tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya itu disertai, menyertai imam tadi. Kerana apa? Bila kita menyertai imam, bermakna kita menyertai amin oleh para malaikat, maka diampunkan dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Dosa kita banyak, tuan. Dosa saya banyak. Tak tahu lah tuan-tuan, mungkin tak ada dosa kan itu. Maksum. Ya. Tapi dosa itu dosa kecil. Yang besar tak. Ya. Kita melihat satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW dalam sabda ini. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, muttafaqun alaih. Perawi hadis ini ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kadang-kadang Asy-Syaikhan, dua ulama hadis. Yang dua itulah itu yang hadis yang paling kukuh itu nanti di bawah martabatnya, di bawah hadis qudsi. Ya. Kemudian baru Imam Bukhari saja seorang saja, Imam Muslim seorang saja. Apa maknanya? Artinya sesungguhnya jadikan imam itu ialah supaya diikut akan dia. Imam itu diikut. Bila diikut, dia kat depan, kita belakang. Kalau jalan beriringan itu bukan ikut, itu menyertai bersama-sama. Maksudnya, ya. Maka apabila takbir ia imam itu, maka hendaklah kamu takbir. Dan apabila rukuk ia, maka hendaklah kamu rukuk. Dan dalam hadis yang lebih panjang pada itu disebut bukan rukuk saja sampai sujudnya. Bahkan disebut dalam keadaan sujud ini, wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud. Rawahu wa Ahmad wa Abu Dawud. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Dawud.
Kalimah sajadah ini, dan kalau dalam kita belajar dalam nahu Arab, nahu saraf Arab ini, sajadah ini fi'il madhi. Dah selesai, dah sempurna. Sujudnya imam dah sempurna, baru kita gerak. Rukuknya dah sempurna dah. Allahu Akbar. Wis lebar dah kita orang Jawa. Siapa orang Jawa ni? Lebar man sudah selesai, dah sempurna lah. Baru kita gerak berrukuk. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita naik kepada i'tidal tadi. Sampai salam pun. Dah memberi salam kedua, salam, baru kita bagi salam. Jangan dia bagi salam kedua, kita bagi salam pertama. Bertambung salam itu. Dan ada kaedah-kaedahnya. Diceritakan satu ketika di Masjidil Haram ni. Ya. Selepas salat Fardhu Isya, imam minta jemaah supaya tunggu dulu. Dia nak bersedikit ceramah. Tapi imam Arab, cakap orang Arab lah. Kita dengar sikit-sikit, kita tahu sikit-sikit lah. Ya. Ni Kabatullah tuan-tuan ya. Kalau sini ni kata ini rukun Hajar Aswad ya. Sini ni apa ni makam Ibrahim. Imamnya biasanya sembahyang di sebelah makam Ibrahim tu. Yang dikatakan di situ tu tempat yang jadi imam tu biasanya di bawah tu Telaga Zamzam. Kalau dulu dia ada bulatan hitam tu, ya, maka imam di situ, makmum di belakang semua. Tapi yang di sini dia boleh dekat. Sini dekat, sini dekat. Yang sini tak boleh lah dekat dengan Kaabah, tak boleh lah. Pasal imam kat depan. Cuma kat belakang imam lah. Agaknya bila imam tengok, boleh katakan setiap kali lepas sembahyang ni, yang di sini ni dekat dengan Hajar Aswad, dia terus melompat. Salam pertama terus melompat tuan-tuan. Nak cium tu bukan sedang nak cium. Masa itulah yang paling senang. Tapi tuan-tuan jangan buatlah ini. Kaedah jangan buat. Sabarlah. Imam bagi salam sekali, dia pun bagi salam sekali, terus dia lompat. Nak cium. Memanglah lama dapat dia. Itu diceramahkan. Dia ambil kaedah daripada kata Hujjatul Islam Imam Ghazali katanya. Orang-orang yang berjemaah, maksud salat berjemaah lah, dibagi pada 3 golongan. Pertama yang mendapat 27 darjat seperti mana hadis yang disebut Rasulullah. Salatul jamaati tafdhul min salatil fardhi bi 7 wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah itu dapat 2 fadilah lebih baik daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Rawahu Imam Bukhari. Ya, ini siapa dia? Yang mentahhirkan seluruh perbuatannya, perkataannya daripada imam. Baru dapat 27 darjat. Kita nak dapat banyak ni bukan senang. Mesti ada peraturannya. Tapi bab-bab macam ini tuan-tuan, kalau kita cerita kat luar itu fitnah. Cerita pengajian tak apa. Kita nak didik, nak betulkan, nak cantikkan ibadah kita. Kalau kat luar tak boleh. Aku pergi masjid pun tak dapat 27, nak buat apa? Biar aku sembahyang kat rumah. Itu yang jadi fitnah tu. Ya. Yang kedua macam mana? Yang kedua dapat 1 sajalah. Imam Allah Akbar, kemudian kalau sama-sama tak boleh, itu bukan sembahyang namanya. Tapi imam baru Allah Akbar dia sampai, dia pun sama-sama ikut. Sami Allah, dia pun sami Allah. Ya, salam tadi salam imam yang kedua, dia bagi salam pertama. Siapa satu je lah. Kalau satu je, best main kat rumah. Tapi saya tak suruh begitulah, betulkan balik, cantikkan balik. Dan yang ketiga yang paling teruk, tengok imam Allah, dia pun Allah, dia sampai dulu. Ya, imam Allah Akbar nak rukuk, dia sampai dulu. Ini teruk ni. Ini yang kata hadis Nabi SAW, amma yasha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayyakula Allah aw yakula Allah ayyuhawwalu Allah ra'sahu ra'sal himar. Di hari kiamat besok, tiadakah ditakuti oleh seorang kamu apabila ia mengangkat akan kepalanya dahulu daripada imamnya, kelak akan ditukarkan Allah kepalanya dengan kepala khimar. Badan manusia tapi kepalanya kepala khimar. Di mana? Di akhirat besok. Pasalnya bebal sangat dia. Tak faham sangat. Sembahyang cantik tapi tak nak mengaji. Sembahyang itu ibadah. Ya, ibadah perlu ada ilmu. Maka nak dapat ilmu dengan mengaji. Tapi saya insyaAllah lah, yang saya lihat tuan-tuan pakai semua ni, yang nak mengaji, yang faham,
Pasal mengaji ni bukan faham sangat pun. Kadang-kadang mengaji tapi kurang faham juga. Ya, tapi benar-benar faham lah. Jaga ibadah kita itu. Nak dapat 27. Sebab tu yang pergi Mekah tu, pergi haji ke, balik umrah ke, bukan semua dapat. Kalau semua dapat, penuh masjid, penuh surau. Kadang-kadang tengok, sembahyang zuhur, sembahyang asar tengok, dataran Kaabah masih kosong lagi kan? Lembah Kaabah masih kosong lagi. Tapi dia pilih tempat yang redup dalam masjid. Jaraknya jauh. Dia jarak dapat fadilat berjemaah ni jaraknya 3 hasta saja. Ya? 3 hasta berapa kaki? Kalau 1 hasta itu 1,5 kaki, 3 hasta 4,5 kaki macam sop kita ni je. Tapi sembahyang berjemaahnya sah tak? Sembahyang sah, fadilat yang tak dapat. Kita nak sembahyang kita sah dan fadilat tu dapat. Ya? Imam kat sini tengok saf pertama, kedua penuh, tiba-tiba ada seorang dekat pintu sana. Dia sembahyang berjemaah ikut imam ni. Boleh tak? Boleh. Sah tak sembahyang? Sah. Fadilat dapat tak? Tak dapat. Kenapa? Lebih dari 3 hasta tadi. Jaraknya tu. Bahkan terkadang mereka sembahyang kat hotel. Pas suara imam sampai kat hotel, tak payah turun. Kan? Yang di Mekah lah tuan-tuan. Kat sini, kat Mekah, tak payah turun. Tapi sembahyang kat hotel ni tengok-tengok macam mana keadaannya. Kalau sekiranya dia nak dapat imam tu dengan cara berpusing, jalannya pusing, membelakang kiblat, maka tak sah ikutnya. Ya. Okey, itu sedikit mukadimah kita. Mungkin kita gunakan masa sikit lah. Ya. Lebih 10 minit lebih kurang itulah. Dan seterusnya kita sambung pelajaran kita melalui kitab yang dikaitkan dengan bab munakahat. Mungkin pada bulan lepas tu saya ada sentuh mengenai dengan satu lagu popular Halim Yatim tahun 60-an, akhir 60-an, 70-an yang janda tu tuan-tuan jangan nyanyi. Jangan nyanyi lagu itu, boleh tercerai isterinya. Ada tak bulan lepas? Tak ingat? Tak ingat ya? Tuan-tuan makan belacan banyak ni kayaknya. Ya, sebab tu kepala ikan ni bagi apa ni yang nak kuat ingatan, jangan makan kepala ikan. Jangan makan kepala ikan, jangan baca tulisan di kubur. Sebab tu tak digalakkan kan kecuali orang soleh. Ya. Jadi mudah kita lupa. Ya. Ada lagu tu saya dah disebut tu, lagu Halim Yatim tu. Tak ingat ni. Bilal pun tak ingat Bilal. Bilal muda lagi tak ingat. Popular lagu tu tahun 70-an, awal 70-an, tahun 60-an lah popular lagu tu. Kalau bujang nyanyi tak apa. Tak ada isteri. Yang ada isteri jangan nyanyi. Ya. Baik, kita sampai bertanggungjawab suami. Rumah tangga adalah suatu kehidupan kekeluargaan yang terpenting, iaitu baik buruknya satu masyarakat itu bergantung kepada baik buruknya satu kumpulan rumah tangga. Kalau rumah tangga baik, aman, damai, harmoni, anak-anaknya patuh dengan perintah maknya selagi perintahnya tidak melanggar syariat, ya, rukun damai dia. Oleh itu Islam telah membawa dasar untuk kebahagiaan dan ketenteraman yang kemas, iaitu masing-masing pihak, suami atau isteri mempunyai tanggungjawab yang tertentu dalam suatu perkongsian hidup. Masing-masing ada tanggungjawabnya. Ya. Kalau suami itu mencari sara hidup di luar rumah, isteri itu kena urus rumah tangga dia. Tapi kalau tengok dalam Islam sebenarnya isteri ini bukan tanggungjawab dia, bukan masak, basuh itu bukan tanggungjawab dia. Ini perempuan sukalah dengan macam itu. Itu tanggungjawab suami. Tanggungjawab isteri apa dia? Pertama, taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, khidmat kepada suami. Khidmat itulah bila suami suruh masak, masaklah dia. Ya? Bila suami suruh menyuci baju, sucilah dia. Sekarang menyuci senang, tuan. Pakai mesin basuhnya. Ya? Tapi kalau tengok kaedah sebenarnya tidak. Kalau si isteri itu pada asalnya dia keluarga yang senang, yang ada pembantu rumah di rumah orang tuanya, maka si suami tadi kena mencarikan pembantu rumah. Ini budaya ini dipakai oleh orang Arab. Ya.
Suatu orang Arab ni, tengoklah kalau isterinya kalau dapat ada anak 2 orang ni, tengoklah. Macam tempayan, kembal badannya, gemuk badannya. Pasal apa? Di rumah jadi pemaisuri. Ya, tak buat kerja apa. Baik ya. Di antara kewajipan dan tanggungjawab yang penting bagi seorang suami itu yang pertama ialah tanggungjawab memberi nafkah. Nafkah, memberi nafkah ini tanggungjawab suami. Lepas itu bagi mereka-mereka yang kurang kemampuan nak berkahwin, hukumnya ada satu hukum itu makruh. Yang tak mampu menyara kehidupannya, ya, makruh dia berkahwin dengan seorang perempuan. Ditakuti nanti tak mampu nak memberikan nafkah. Dan nafkah ini dua-dua lah. Nafkah zahir pun dia, nafkah batin pun dia. Katalah dia mampu memberikan nafkah zahir, tapi yang batin tak mampu, katakan. Pun tak boleh juga. Nafkah ni dua-dua. Atau dia tak mampu memberi nafkah zahir, yang batin mampu, tak boleh juga. Maka nak dilemahkan nafsunya itu, kekuatan batin itu dengan banyak puasa. Itu pendekatan Islam. Yang keduanya, tanggungjawab dari segi kebendaan. Mana ada rumah, tempat tinggal, ada pakaian yang perlu dipakai, itu ada pakaian, ada makanan. Ya. Dan yang ketiga, tanggungjawab dari segi akhlak dan kerohanian. Tengok. Kalau isteri itu jahil kerana didik dia dengan agama, agama itu pentinglah. Ya. Sebab itu disunatkan mencari isteri yang ada agama, yang keturunan baik-baik. Kalau ada agama ni, insyaAllah rezeki itu ada. Orang yang patuh dengan perintah-perintah Allah, rezeki tak usah dipikirkan sangat. Sebab itu Nabi Ibrahim salah satu daripada sebab yang dia ni mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah, dia tak risau tentang rezeki. Ya. Yang pertama apa kata dia? Ada 3 perkara yang diamalkan Nabi Ibrahim AS ni sampai dia mendapat gelar Khalilullah. Yang pertama, bila disuruh 2 perkara ini, dia tak pilih satunya kecuali yang kerana Allah Ta'ala. Dia tak pilih yang lain. Dia utamakan yang Allah punya, yang kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tak pernah risau tentang rezeki. Sebab rezeki dijamin. Yang disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-ayah, ya. Dan tidak ada yang melata di muka bumi kecuali atas Allah lah yang menjamin rezekinya. Jangan terlalu risaulah. Cari-cari jugalah. Bukan tawakal aja gitu, serah-serah aja lah. Cari-cari juga, tapi taati perintah-perintah Allah Ta'ala, insya-Allah. Ya. Lapang rezeki itu. Lapanglah rezekinya maknanya. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim punya akhlak ni, dia tak makan siang atau malam kecuali bersama tamu. Ini hebat. Kita ada tamu, tak ada tamu, makan juga. Ya. Dia tak makan kecuali bersama tamu. Tak kira siang ke malam. Ini memang orang hebat lah ni. Bahkan kalau tamu tu, dia dulukan tamu tu lah. Dia dulukan tamu. Dia bukan dia dulu, dia dulukan tamu. Macam kita lah meraihkan penceramah-penceramah kan. Datang tempat kita ke surau ke masjid ke. Tengok. Kalau boleh kita jangan sentuh makan dulu. Dia dulu makan. Saya bukan nak puji tu kan. Tempat saya tu, Ustaz Sa'id, pengurusi kan. Timbalan pengurusi Haji Jamaluddin dan SU dia tak sentuh makanan. Semua tetamu dah makan, semua jemaah dah makan, baru dia ambil cedok makanan. Ini yang kelas ni. Bagi yang lain sebat aja. Mana boleh lepas ni? Kari kambing ni. Itu akhlak kan. Memang itu sunat tu. Sunatnya tu. Sunat dan sunnah hukumnya tu. Ya? Sunat dan sunnah hukumnya. Hukumnya sunat dan itu sunnah Rasulullah. Dia tak makan dulu. Tamu tu makan dulu. Bahkan Sayyidina Umar ni kalau datang tamu, dia berdiri. Di jamu tamu dia berdiri. Berdiri antara ruang tamu itu dengan dapur. Dia tengok apa-apa yang kekurangan. Ya dia makan tamu tu kurang, dia jeling kat dalam. Jeling aja. Orang dulu kan jeling je, kalau bapaknya jeling je, anaknya tahu nak buat kerja apa. Ya. Baik. Kitab yang pertama ya.
Tanggungjawab memberi nafkah zahir dan batin. Dalam penggunaan biasa, nafkah berarti mengeluarkan dan membelanjakan. Manakala nafkah menurut istilah fiqh ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seorang itu untuk membiayainya. Dia gini lah. Tok guru kita kata, sedekah ni dibagi 4. Pertama, kalau sedekah pada fakir miskin, diberi ganjaran 10. Saya pendekkan itu jalan. Yang kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin di keluarga kita, kerabat kita, Allah bagi sehingga 70. Tadi 10 dan 70, utamakan keluarga kita dulu. Kalau kita merempat, kita bagi orang sedekah, tak salah. Tapi jangan biarkan keluarga kita, kerabat kita, pak saudara kita ke, anak saudara kita ke, mak saudara kita ke. Yang ketiga, memberi nafkah sara hidup pada anak isteri dengan niat sedekah, Allah bagi ke 700. Tapi jangan diungkit, mencekik atau melantai atau jangan. Burn habis semua tu. Ya, niat sedekah. Lepas tu bila anak kita, cucu yang nak tanggung kita contoh nak minta duit-duit untuk bayar apa-apa juga di sekolah, belajar sekolah kan, bagi niat sedekah. Niat sedekah. Katalah kena bayar yuran kan. Yang mengaji, guru mengaji itu perlu juga dibagi sikit sumbangan. Yang itu payah tu. Saya pernah terlibat tu, tapi bukan saya lah, sahabat karib saya yang di guru besar di kawasan Subang Jaya. Yang di sana ada sekolah integrasi. Pagi pukul 8 masuk sampai pukul 4 petang. Yuran berapa? 200 sebulan. Siap makan tengah hari, siap komputer sekali. Dan keluarga mereka, mak ayah mereka, gaji 12,000, 13,000, tapi tak bayar yuran. Sampai nak bagi gaji gurunya, tunggu dapat per kapita bulan 12 daripada sekolah integrasi sebelah. Makan minumnya macam mana? Nak bagi gaji guru bulan 11 tak ada duit. Sedangkan mereka ni korporat Subang Jaya tahu lah. Itu bukan tempat-tempat setinggan, bukan. Yang pendapatannya memang hebat-hebat, bulan-bulan ribu. Takkan 200 tak mampu. Ya. Mengeluh ni. Terpaksa pinjam dulu. Dia ada 2 sekolah kan, satu integrasi, satu lagi apa ni? Kapal integrasi. Yang integrasi yang 8 pagi sampai 4 petang lah. Macam mana kalau anak sendiri makan minum ditanggung tengah hari, belajar lagi, mengaji lagi, ya, yuran pun tak. Tapi kalau belajar muzik, ya, seminggu sekali, ya, 2 jam 400, bayar. Main piano ke, ya, main gitar ke, bayar 400, 500 bayar. Baik, tadi balik kepada yang apa, 3-4 perkara tadi ya. Yang ketiga tadi, memberi sara hidup anak isteri kita, niat sedekah, diberi ganjaran sehingga 700. Yang satu ini nak sebut pun berat juga, tapi sebut jugalah. Memberikan apa ni, sedekah sagu hati, ya, kepada guru-guru kita yang mengajar kita dengan agama, mendidik dengan agama, Allah bagi 7,000 hingga tak terhingga. Jadi sedekah yang kita buat ke masjid ni, di antaranya digunakan untuk memberi sagu hati berguru agama kita. Niat sedekah insya-Allah. Ya. 7,000 sehingga tak terhingga. Itu nilainya. Termasuk jugalah yuran-yuran sekolah ni, sekolah-sekolah agama, sekolah kebangsaan kalau kena yuran. Niat sedekah lah. Ya. Jadi taklah berat, tak rasa berat lah. Rezeki ada insyaAllah. Kau nak pergi kapal ni kaya-kaya belaka. Tengoklah kereta ni, aku tengok takut dia. Velfire ada, Alphard ada. Bilal apa? Alphard. Kalau aku maybe je. Biaya di sini ditarifkan sebagai semua hajat dan keperluan pelajaran, pakaian, makanan, ibadat, tempat tinggal dan sebagainya itu.
Itu dengan biaya dia yang kena biayai di antaranya pelajaran. Kan didikan agama itu wajib. Ya, pakaian, makanan, ibadat, bahkan ibadat. Apa keperluan ibadatnya? Nak sejadah, beli sejadah, ya. Nak kopiah, beli kopiah. Walaupun kopiah ini bukanlah wajib pakai. Tak pakai pun tak apa. Ya. Tempat tinggal, kewajipan tempat tinggal lah. Sampai yang kita bincang dalam bab apa, dalam bab iddah dan ihdad kan. Tempat tinggal bagi seorang isteri yang sudah ditalakkan oleh suami wajib dijadikan tempat yang sama macam itu. Kemudian yang pertama, nafkah zahir. Para ulama bersepakat mengatakan wajib memberi nafkah kepada isteri sama ada isteri itu beragama Islam atau kitabiah. Ini ahli kitab lah ni. Ahli kitab yang apa ni, yang Yahudi, Nasara, yang asal usul tok nenek dia memang pegang agama itu tak berubah. Itu disebut ahli kitab, ya. Yang mungkin kalau sekarang ini berada pun berada di Baitul Laham dan sebagainya. Dengan sebab nikah yang sahih. Dan adalah kewajipan memberi nafkah isteri ini sabit dengan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Adapun dalil-dalil Al-Quran Al-Karim itu diantaranya ialah firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang disebut dalam surah At-Talaq ayat ke-7. Artinya adalah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maknanya baik banyak ke atau sedikit itu adalah amanah dari Allah SWT kepada kita. Dah ada tanggungjawab, dah ada isteri, ada anak-anak, ada keluarga, bagilah nafkah dia. InsyaAllah, ya. Kalau jadi orang yang pemurah rezeki, Allah luaskan, tidak disempitkan. Anak seorang gajilah katalah 1,000, anak seorang lagi gajilah 1,500, sentiasa naik, ya. Tapi yang penting apa? Taati perintah-perintah Allah SWT. Ya, sembahyang jangan tinggal, perintah-perintah wajib jangan tinggal, yang sunat tambah-tambah. Apa yang sebelum hadis qudsi yang kadang-kadang saya baca juga, abdi ini fima martuka wala tu'alimni bima uslihuka. Hambaku, kata Allah, taatilah semua perintah dan tidak perlu kamu memberitahu aku apakah hajat keperluan. Tak payah beritahu. Apa yang tak cukup akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Yang penting taati perintah-perintahnya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Mana diuji itu diuji sesuatu yang kita mampu menanganinya. Ya. Bukan diuji dengan sesuatu yang terlalu berat, tak mampu kita menanganinya. Allah kalau akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Mudah-mudahan sempitlah, mudah-mudahan. Nanti usaha dan usaha, insyaAllah akhirnya diberi kelapangan. Ya. Dan firman-Nya lagi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Artinya, dan kewajipan ayah ini suami memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dan isteri dengan cara yang ma'ruf, cara yang baiklah. Rezeki yang halal, yang suci, jangan pula bergompak pula, jangan main judi pula. Menang nombor menang 4 ekor tu, main kena betul. Dibagi rezeki ke anak-anak isterinya, jangan. Dia tak tahu, besok tak tahu jawab. Bila tanya pada isteri, pada anak-anak di akhir besok, kau ni makan rezeki tidak halal ni, aku tak tahu ya Allah. Serah pada suami, pada bapa ni. Jawablah. Ya. Yang tidak halal ni macam-macam kan, kita pun takut. Kalau kata Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Abbas, 1 sen dalam perut kita makanan yang tidak halal, sembahyang dia ditolak. Sembahyang ditolak 1 sen. Oleh takutilah olehmu nak masukkan 1 sen dalam perut kamu dari tidak halal.
Sayyidina Abu Bakar satu ketika ni dia balik daripada bertugasnya, balik ke rumah, tengok-tengok ada sebotol ni, apa ni, air susu. Lantas tak tanya dari pemain datangnya, diminum terus. Tengah diminum separuh botol ni, agak macam ni, separuh ni, hambanya datang, wahai Abu Bakar, selalu kamu nak minum ke nak makan, tanya aku apa benda tu, dari mana datangnya? Maka baru ditanyakan, daripada mana susu yang kau dapat ni? Daripada jampi mentera zaman jahiliah. Maka dijoloknya, dikeluarkan. Dikeluarkan. Dan yang lebihnya dia minta ampun. Ya Allah, sangat itulah yang mampu saya keluarkan. Maka yang dalam, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Yang tak menyemak apa yang aku masukkan dalam perut aku. Masya Allah. Kita membujur lalu, melintang patah, tolak batu, tolak kayu, semua masuk belaka. Na'udzubillah min zalik. Tak semak-semak makan minum selagi sedap. Ya. Tengok Imam Syafi'i macam mana. Satu ketika ditanya oleh anak murid satu masalah, tak boleh jawab. Sedangkan dia orang alim semua, alim besar, bukan tanah-tanah orang. Umur 5 tahun jadi mufti. Jumpa tak agaknya sekarang ni? Budak umur 5 tahun jadi mufti. Jumpa tak? Ha? Tapi yang nanti dia Imam Malik, yang nanti dia bukan main-main. Tapi ditanya masalah tak boleh jawab. Dia ingat rupanya apa yang dibuat salah. Dosa dia apa ni? Rupa-rupanya sebelum dia pergi ke majlis ilmu tadi, dia makan daging kambing. Kambing dia makan rumput jiran sebelah tapi tak halal. Hanya makan rumput jiran sebelah tapi tak halal. Rumput tu jiran punya. Mungkin dia simpan, tak cantikkan laman dia. Ialah orang baik-baik, orang soleh ni, bila buat satu kesilapan, Allah cepat tegur dia dengan cara macam itulah. Tak boleh ingat soalan tu. Jawapan tak boleh ingat. Masya Allah. Ya. Lepas tu kita kena selalu campur orang soleh. Mudah-mudahan kita ikut demi akhlak dia. Tapi ada satu pandangan dari seorang ulama Sufi ni, Hamid Al-Afaf, dia katakan, bila Allah nak binasakan seseorang itu, maka diujinya dengan 3 perkara. Yang pertama, diberi ilmu tapi tak diamal. Diberi ilmu tapi tak diamal. Ilmu ni walaupun sikit kena amal. Tahu macam mana cara sembahyang tahajud, tahu macam mana cara sembahyang tasbih, kena buat. Minta maaf ya, sembahyang tasbih 4 rakaat dia, sebab ada ustaz bawa 2 rakaat. Saya terkejut juga. Mana ada 2 rakaat? Habis nak baca tasbih berapa puluh pula tu? Dia 4 rakaat tu 15, 10 kan? Sampai 75 1 rakaat kan? Bila 4 rakaat baru 300. Kalau 2 rakaat macam mana? Itu datang dari jauh tu. Ya. Buatlah sembahyang tasbih, tahu kan? Buatlah. Yang kedua, diberi bercampur dengan orang soleh tapi tak ikut akhlak dia. Bahkan tidak beradab dengan dia. Ni. Sini ada Datuk Mufti. Di surah kami pernah panggil Datuk Mufti. Kita panggil malam Jumaat baca ceramah. Ya, masa azan dilakukan, dia masih dalam kereta, rupanya di puasa, di buka puasa lagi. Tengok. Ya. Selepas ceramah, sampai Isya, dia mula sikit makan. Sejemput dia makan. Saya kat sebelah dia, dia habis jemput, saya pun habis jemput lah. Tak ada peluang nak tambah. Itu pasal apa? Akhlak dia macam itu. Jadi kita rasa malu. Sekarang malu itu mendidik kita. Ya. Malu itu mendidik kita. Pasal kita campur orang soleh, orang alim. Dan saya pun pernah juga campur dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika berada di buat pengajian sebulan sekali di Pejabat Ketua Kelam. Masa itu saya masih kerja lagi lah. Diwajibkan ni, ya. Yang tak ada apa ni unsur syar'i diwajibkan datang. Tengok hasil lemak ni. Pinggan tak pernah pun, dikurangkan separuh. Itu kalau cucu saya itu 3 pinggan tak cukup kan. Ini akhlak orang alim, orang soleh. Hebat ya. Makan sikit je. Yang dalam tazkirah Jumaat lepas tu apa ni Dr.
Teriman kata apa? Lepas Isya jangan makan roti canai. Naik kolesterol 360 sekeping tu. Kalau aku makan 2 keping kan. 360 kali 2 lah. Ya. Terus lagi ya. Sekali lagi lah. Jadi kewajipan ayah atau suami memberi makanan dan pakaian kepada para ibu, isteri. Maksud anak-anaknya lah dengan cara yang makruf, rezeki yang halal, yang suci, yang bersih. Ya, jangan menipu, jangan rasuah dan sebagainya. Tengok, atau fikirlah rasuah ni macam-macam. Peringkat yang berlaku ya. Jadi seorang itu tak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Dan lagi firman-Nya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Yaitu yang disebut dalam surah At-Talaq juga ya. Ayat yang kelima. Ayat ke-6 ya. Artinya tempatkanlah mereka ini para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka ini isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, ini mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkah sehingga mereka bersalin. Ini kita bincang dulu dalam bab iddah. Kalau isteri ini mengandung ketika diceraikan, maka wajib memberi nafkah pada isteri itu sehingga dia melahirkan anak. Ya. Jadi di sini setiap isteri itu ada haknya. Ditempatkan di rumah-rumah yang sesuai dengan dia. Kalau satu senanglah campur dengan kita. Kalau dua, kena cari yang lain. Rumah yang lain, tempat tinggal yang lain. 3 macam itu juga. Ya. Dia pilih tempat tinggal yang sesuai dengan dia. Sini ada, yang 3 ada sini. Bilal ada. Saya dah kuliah di Highcom. Hari Ahad dan Senin yang lepas. Dalam sembang-sembang tu, imam satu kata, saya tanya dia lah. Dia niat dia nak kahwin 2 ni dah sejak sebelum PKP lagi. Dan isteri mengizinkan. Tapi cari-cari tak jumpa. Tiba-tiba dalam sembang-sembang imam 2 pasang 3. Subhanallah, saya kata. Dalam diam yang tak cerita pasang 3. Yang dia sibuk nak mencari, 1 pun tak dapat tambah lagi. Itu rezeki kan? Ya. Saya tanya apa kerja dia? Dia pegawai lah. Dia muda lagi dalam 41, 42 tu. Yang imam 3 tadi. Imam 2 tadi. Ya. Itu rezeki dia lah. Tapi dia beri hak pada semua isteri dia. Ni. Dia imam, dia tahu hukum makam kan. Sementara dalil-dalil dari As-Sunnah Nabawiyah pula, yang pertama hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hakim bin Muawiyah dari bapanya berkata, qultu ya Rasulullah ma haqqa zaujin ahadina alaihi qala tat'imuha idza akalta wa taksuha idza qasaita wa la tadrib al-wajha wa la taqabbah wa la tahjur illa fil bait. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Ini kuatlah hadis ini ya. Beberapa perawi itu. Artinya aku bertanya Rasulullah SAW, apakah hak suami dari kalangan kami yang diwajibkan ke atasnya? Nya isteri kan? Baginda menjawab, engkau memberi makanan kepadanya, pada isteri itu, apabila engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, apabila engkau memakai pakaian tadi. Jangan kau memukul mukanya. Pukul muka jangan sekali. Muka itu anggota yang sangat sensitif. Ya. Jangan kau memburuk-burukkannya. Cerita kisah isteri orang lain. Tak eloklah. Sama ada masih bersama atau dah bercerai pun tak boleh ceritakan. Dia dah sama dengan dia berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba bercerai, cerita keburukan dia. Kalau ada keburukan-keburukan biasalah tuan-tuan, mana-mana pun, mana dia yang lengkap, yang sempurna. Ya, macam mana pun ada kekurangan dia.
Diceritakan air, membuka pekong di dada kita. Simpan tuan. Ada seorang hati itu cerita, dia bercakap, dia cerita pilihan suami dia. Tak usahlah macam itu. Ya. Simpan rahsia itu. InsyaAllah besok di akhirat Allah akan simpan rahsia-rahsia keburukan itu. Kalau simpan rahsia orang lain, apatah lagi itu, katalah bekas isteri kita, bekas suami kita. Dah duduk campur lama dah. Tidur sebantal, makan sepinggan. Tapi itulah perangai kita ni. Kalau masa kenal dulu tengok, minum satu cawan, satu stroba, itu kongsi-kongsi tuan-tuan. Dah kahwin tak ada. Tapi zaman mak ayah kita dulu hebat. Saya rasa masih hebat lagi. Ayah ni kalau minum kopi, dia tak habiskan, dia tinggal separuh tuan-tuan. Bekas tempat yang diminum itulah di mulut isteri. Tengok, hubungan kekal sampai mati. Kita nak tok-tok guru kita dulu pun macam tu juga. Tak habis dia minum tu. Berebut kan. Sekarang tak mau. Lepas tu kalau tuangkan air untuk usap-usap ni sikit aja, jangan banyak. Tak habis dia. Buang aja. Tapi kalau artis punya, bekas mak minum dia, ada pula gincu pula tu. Oh, berebut. Kan pelik kan? Patutnya orang alim itu nakkan perangai dia, ahlak dia tu. Keberkatan dia tu. Ini artis. Orang yang di masjid negeri itu sebelum Ramadan lepas tu. Bila dengar Alif Asta datang sembahyang subuh, 3,000 yang datang. 3,000 ni kalau masjid ni penuh ya. Macam Jumaat lah. Pasal masjid negeri boleh masuk 12,000 kan. 12,000 kan? Tak bawah lah. Ya. Tapi besok kuliah semua hari Ahad tak ada. Biasa saja. Jangan kau memburuk-burukkannya dan jangan kau tinggal dari seketiduran kecuali di rumah itu juga. Mungkin kalau kita marah tu pisahkan tempat tidur. Pukul jangan pukul dulu. Nasihat dulu. Ya. Tak dengar nasihat, pisahkan tempat tidur. Tempat tidur pisah. Dia tidur kat katil, dia tidur kat luar, kat sofa, itulah. Ya. Tapi kalau terus pisah rumah, payah kan? Pisah bubung, payah. Itu satu hadis lagi ya. Dan satu hadis lagi, dakhalat Hindun binti Utbah imratu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun sahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya ila ma akhadtu min malihi bi ghairi 'ilmihi fa hal alayya في ذلك من الجناح فقال خذي من ماله بالعرف ما يفيني وما يفي بينك بنيك. Artinya telah masuk Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan ke rumah Rasulullah SAW serta berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki suami yang kedekut. Abu Sufyan kaya kan. Jadi masuk Islam pun selepas pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah itu. Itu pun atas dasar macam mana Rasulullah mengatakan sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan diselamatkan. Kalau tak masuk Islam dia. Mana Rasulullah muliakan dia lah gitu. Ya. Sampai masuk rumah Abu Sufyan diselamat. Tak dibunuh, tak diperangi lah, tak ditawan lah. Maka ramai masuk tu. Itu jadi dia berasa bangga lah. Pasal dia hargai Rasulullah. Itu masuk Islam dia. Tapi kedekut nak mampui. Tengok, ya. Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang kedekut, lagi bakhil. Tengok. Kedekut pun dia, bakhil pun dia. Agak macam cerita bakhil, apa ni, Haji Bakhil Abu Labi itulah agaknya. Dia kedekutnya itu. Tapi itu tak kedekut tuan-tuan. Engkau hantar brand pendek, mana nak bagi? Hantarlah cikgu murni. Semua dibagikan. Bukan duit je dibagi, rumah pun bagi. Ada tengok cerita tu? Tidak, tak ada. Ya? Dia tidak memberi kepadaku nafkah secukupnya untukku dan anakku, kecuali terpaksa aku mengambil hartanya tanpa pengetahuan dirinya. Ini para suami kadang-kadang bagi cukup-cukup. Lebih sekitar. Jangan tak cukup.
Katalah belanja hari itu perlukan RM20, katakan itulah. Kita beli RM14 mana cukup? Bagi RM12 mana cukup? Kalau boleh bagilah 20 ke RM22 ke begitu. Lebih kurang macam itulah. Ya? Maka adakah tidak tindakan aku itu berdosa? Lalu baginda lalu menjawab, ambilkanlah hartanya secara makruf, sekadar mencukupi untuk engkau dan anak engkau. Kalau perlu 20 itu, kalau dibagi kurang boleh ambil. Apa tadi ini kaya? Dia mampu kan? Ini cukup semak lah. Sebab belanja dapur ni isteri lebih tahu. Ya, bawangnya, bawang putihnya, bawang merahnya, sayur mayurnya. Tapi saya buat nak recommend kan, NSK itu dia murah sikit. Ada bawang sekali, bawang RM1 1 kilo. Boleh pilih. Ada RM2 lebih, RM2.29 ke. Ya. Kalau macam dulu kan naik sampai RM5, RM6 sekilo. Tengstan kita dibuatnya. Tapi bukanlah kita nak promosi, tidaklah buat banding-bandingan pun. Kalau dibandingkan, sebaik-baiknya memang kita beli tempat kedai orang Islam, hidup orang Islam, kaupenya pun orang Islam. Tapi kalau harganya terlampau jauh sangat biasanya pun payah juga. Kita ni ekonomi kita tak naik-naik pun. Makin turun. Minyak nak kata turun pun, tunggu 9 itu pun tak tahu ya ke tak ya. Itu pun 6 sen aja. Bukannya banyak mana pun. Ya. Kalau turun sampai 30 sen tu okey lagi. Cepat tunggu. Tiba-tiba bulan 9 naik lagi pula 20 sen lah. Mana nak tahu? Ya. Tapi 6 sen tak seberapa lah. Janganlah bandingkan Singapura, Thailand, sana gaji tinggi, 4 kali ganda. Ya. Dia $1, kita 38, dekat-dekat 4 kali ganda. Ya. Dekat 4 kali ganda. Jadi wajarlah kalau sana hari minyak tinggi. Dan dia pun tak ada hasil bumi kan. Malaysia apa tak ada. Kelapa sawit ada, padi ada. Sekarang nak cari beras ada RM30 sekilo ada. Jumpa? Tak jumpa. Ini bukan 3R ni bukan. Tapi pun atas pun 3R tu pulang lah. Inilah kesusahan kita rakyat ni. Ya. Pendapatan macam itu juga. Tengok barang-barang melambung-lambung. Okeylah. Saya rasa mungkin dah cukup untuk ini saja. Setakat ini saja. Ya. Jadi boleh mengambil sekadar mana yang diperlukan. Jangan lebih-lebih. Tapi jadi suami, tak payah, kalau tak payahlah istilah minta. Bagi cukup-cukup, tak payah minta lah. Ya. Bahkan tinggalkan kalau kita pergi jauh contohnya. Musafir 3-4 hari, tinggalkan rumah, bagi belanja cukup-cukup. Serupalah juga kita ada berhutang. Kita nak pergi haji, tapi kita berhutang. Pergi haji biasanya dalam 2 bulan. Kan? Jadi hutang-hutang tu disediakan untuk 2 bulan tu bayarlah. Itu hutang-hutang yang dia kira bulanan lah. Pinjam kereta, pinjam rumah contohnya kan. Tapi kalau hutang-hutang yang lain kena bayar. Kena bayar, kena tunaikan. Kalau tak takut tak sah hajinya. Hutang tak bayar tapi pergi haji. Ya, mudah-mudahan lah ya. Sedikit sebenarnya perbincang kita banyak lagi. Banyak lagi. Hadis Rasul banyak lagi. Ya. Dan bahkan ada apa disebut syarat-syarat wajib nafkah. Ya. Wallahualam, yang baik dari Allah. Kalau ada salah silap itu kekurangan saya, kelemahan saya, mungkin kita boleh buka sikit. Kalau siapa-siapa nak menambah ke, nak bertanya ke, silakan. Kita ambil masa dalam 2 minit atau 5 minit. Silakan tuan kalau ada. Kalau tak ada, tak apalah, eloklah. Tak ada ya? Tak ada, itu tangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal taqwa wal afaf. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana وترحمنا ولنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, dan kami jadikan kami dan hamba-Mu yang sentiasa mendirikan salat. Bidui surah kami, anak kami, cucu kami hingga akhir zaman. Wahai Tuhan yang mendengar dan mengabulkan segala doa dan permohonan dan hamba-hamba yang lemah dan dhaif seperti kami ini. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Yang baik itu dari Allah. Kalau ada kekurangan, salah satu dari firman saya mohon maaf. Apabila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.